inilah video yang kedua untuk penambahan dan penolakan vektor. Jadi sekarang kita nak melukis vektor. Jadi saya akan rujuk pada modul lah. Jadi sebelum tu kita lihat idea ya. Kalau kita ada dua vektor, katalah kita ada vektor tambah bila tambah dan kita tolak. Okey. Kalau tambah macam ni, kita buat apa? Macam mana kita nak lukis? Bila tambah, kita mesti daripada hujung ke hujung. Hujung ke hujung tu apa maksud hujung ke hujung? Macam ni. Contohnya macam ni, kita nak buat penambahan vektor. Vektor A campur vektor B. Jadi, kita lukis vektor A dahulu sebab dalam soalan dalam ni vektor A. Kemudian hujung dia mana? Hujung dia. Inilah hujung dia. Sebab daripada sini ke sini kan, daripada bawah ke atas. Tengok anak panah. Hujung anak panah mana? Sini. Jadi kita sambungkan dengan pangkal B. Jadi bila macam ni kita kena tutup. Jadi kita tengok dia punya anak panah dia mesti satu hala. Ini jalan jauh, ini jalan dekat. Kalau tolak pula, okey. Kalau tolak pula dia sikit beza. Katalah sini A, sini B. Dia bukan hujung dengan hujung. Dia akan bertemu anak panah, ya. Jadi katalah A tolak B. Jadi kalau A macam ini, B macam mana? B hujung anak panah dekat sini lah hujung anak panah akan bertemu dengan anak panah B. Jadi B macam ni. B macam tu. Okey. Jadi kita tutuplah ni. Kita tutup. Sini kita label B. Okey. Dan yang sini kita tulislah A tolak B. Masalah dia apa? Masalah dia adalah anak panah. Anak panah nak buat ke mana? Kita tak boleh suka-suka hati buat anak panah ke atas ataupun ke bawah. Jadi cara dia macam mana? Okey. Kita tengok dekat sini ya. Katakan kalau saya buat anak panah ke atas. Okey. Jadi kita tengok mana yang satu hala. Ini satu hala kan? Sebab anak panahnya satu hala. Jadi kalau kita buat dari segi operasi, A tolak B tambah, sebab dia penambahan vektor, tambah B. Dia akan jadi A. Betul tak? Okey, betul. Jadi anak panah dia ke atas. Tapi cuba tengok, kalau anak panah dia ke bawah. Saya undo. Okey, saya undo balik. Katalah saya buat anak panah ke bawah. Jadi, jalan jauh dia macam ni. Penambahan vektornya lah. A tolak B tambah A. Apa yang akan berlaku? Akan jadi A campur A, 2A tolak B. Tak dapat B. Jadi, ini salah. Okey, jadi anak panahnya ke atas. Jadi, anak panahnya ke atas. Atau kamu tengok. Kamu baca. Ini cara mungkin shortcut lah. A tolak B. Kita tolak siapa? Kita tolak siapa jadi jatuh? Sorry, B. Kita tolak B kan? Tolak B sampai jatuh lah. Jadi bila tolak B sampai jatuh, anak panah ni akan pergi kepada vektor B. Itu cara shortcut. A tolak B. Tolak siapa? Tolak B akan jatuh. Jadi tolak siapa? Tolak B. Jadi anak panah mesti kepada B. Okey. Kita tengok kepada soalan. Okey. Yang ini kalau dia condong-condong dan kalau boleh lukis segitiga. Tapi kalau garis lurus mana ada segitiga? Contoh macam soalan A. Okey, macam soalan 1 ya. Ini saya ambil soalan B muka surat 110 dalam modul. Soalan 1 mana boleh buat segitiga sebab dia garis lurus saja dua-dua. Okey, dan dia selari. Dua-dua selari. Okey. Kalau yang ini kita cuba guna algebra. Kalau ini 3 kotak,
ini 2 kotak. Dia kata vektor A campur vektor B. Okey, vektor A berapa? 3 campur 2. Jadi 5 kotak. Jadi maksudnya kena lukis yang baru 5 kotak garisnya. Okey, jadi buat garis lurus sebanyak 5 kotak. Anak panahnya tetap ke kanan. Jadi ini ialah A campur B. Yang ini hanyalah jalan kira sahaja, bukan jalan kira untuk membantu lukisan sahaja. Dia bukan kita kata satu jalan kira yang sebenar. Ini hanya membantu sahaja ya. Jadi jangan confuse pula. Okey, sama juga dengan nombor 2. Nombor 2 walaupun dia condong-condong, tetapi dia tambah. Jadi disebabkan anak panahnya satu hala, jadi saya boleh kata kalau A campur B, jadi A macam ni lah. A kat sini. Sorry. Kalau A campur B, saya akan lukis A dahulu. Okey, saya lukis A. Ataupun saya tak payah lukis A, saya ambil saja A ni. And then B ni saya drag naik atas. Seolah-olah saya lukis balik kat ni sini. Jadi tak faham ya. Okey. Macam ni. Mula-mula saya lukis A. Lukis A macam ni. Berapa kotak tu? 3. Okey, ini A. Kemudian campur B. B 2 kotak. Okey. Jadi inilah vektor A campur vektor B dan anak panah kedua-dua ke atas. Okey, kalau kita nak buat pengiraan, A ada 3, B ada 2. Jadi 3 campur 2 sama dengan 5 kotak ni. Bukan 5 kotak, maksudnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maksudnya 5 kali lukis kotak tu. Okey, jangan buat sengat-sengat lah. Macam tu je. Okey. Macam mana pula dengan lukisan yang ini? Anak panah tak sama. Okey, anak panah tak sama. Bila anak panah tak sama, kita tengok. Kita katakan ke bawah sebagai negatif. Kita andaikan sebawah negatif. Jadi yang ini kita andaikan sebagai negatif 2. Sebab ada 2 kotak. Yang ini kita andaikan sebagai positif 3. Okey. Jadi cuba kita buat. Kalau A campur B sama dengan A negatif 2 campur 3 sama dengan 1. 1 dan positif maksudnya ke atas. Jadi kita lukis macam ni. Satu kotak saja. Inilah A campur B. Okey. Okey, saya fokus kat sini. Macam ni. Lagi senang. Okey. Yang ini, dia tidak selari. Jadi kita guna pendekatan tadi. Iaitu, sebab sekarang A campur B. Kita nak A campur B. Jadi apa perlu kita buat? Kita hujung bertemu hujung. Hujung anak panah bertemu dengan mula anak panah. Okey. Kita lukis siapa dahulu? Disebabkan dalam operasi A datang dulu. Jadi kita lukis A. Jadi saya terus je ambil A ni. Tak payah lukis. Lepas tu mana hujung A? Ini hujung A. Apa saya buat? Hujung A ni, saya macam copy paste vektor B ni. Jadi saya copy paste lukisan yang sama dekat sini lah. Macam tu. Kan? Sama panjang kan? Jadi anak panah jangan ubah. Ini vektor B. Jadi sekarang dia akan jadi satu hala. Jadi sini mula, sini tamat. Jadi kita tutup sahaja lukisan tersebut segitiga. Ini jalan shortcut. Okey, inilah A campur B. Okey. Syaratnya mesti tambah. Kalau tambah, anak panah bertemu dengan ekor anak panah. Vektor yang seterusnya. And then kamu tutup, jadikan dia segi 3. Okey, yang ini. Lagi senang. Vektor A campur B. Lagi senang ke? Tak juga. Okey, yang ini. Nampak gaya. Gambar dia bercantum. Sebenarnya sahaja je dia cantum macam tu. Sebenarnya kita belajar sebelum-sebelum ni. Garis-garis vektor boleh digerakkan. Tidak semestinya gambar dia macam ni. Jadi sekarang, kita lukis siapa? Seolah-olah kita lukis dahulu A. Jadi A. Jadi saya lukis A. Tak payah, saya biarkan saja A tu.
Sekarang saya lukis B. B saya nak lukis ke mana? Okey, mungkin dah jadi keliru ya. Okey, saya guna gambar yang lain. Okey, saya lukis gambar A. A macam ni. Saya lukis balik sama A. Okey, B tu kita jangan copy paste gambar yang sama. Kita jangan kamu copy paste gambar ni sebiji. Kita lukis step by step. Okey. Jadi macam mana nak lukis B? Ini hujung kan? Kita mesti start kat sini. Jadi macam mana nak lukis? Kita bawa B naik atas. Macam tu. Jadi sebab sekarang kita nak penambahan. Bila penambahan, hujung mata anak panah bertemu dengan ekor anak panah. Itu konsep penambahan. Jadi dia dah jadi macam tu. Okey, jadi B ni kita naikkan seolah-olah ke atas. Okey. Kalau lukisan yang asal ialah tolak sebenarnya. Jadi sekarang apa perlu kita buat? Kita nampak di sini ialah mula. Ni mula. Ini tamat. Ini jalan jauh. Jadi macam mana kita nak penambahan? Kita buat shortcut. Macam tu. Itu ialah A campur B. Okey. Senang? Okey, yang ini. Perlu tak saya lukis yang baru? Boleh lukis yang baru ataupun biarkan sahaja lukisan ini kita continue. Okey. Yang ini sebenarnya kalau kamu perasan, dia sama dengan konsep segi empat selari. Segi empat selari. Ingat balik, daripada satu titik, seorang pergi jalan ke atas, seorang jalan ke bawah. Ini konsep segi empat selari. Jadi dia mesti ke sana lah. Tapi macam susah sikit kan nak lukis ke situ. Jadi kita gunakan pendekatan lukis trapezium. Jadi macam mana nak lukis trapezium? Yang B ni kita lukis ke atas ni. Anak panah sama. Okey, B. Ini maksudnya pun B. B walaupun berada di mana-mana, asalkan panjang dia sama, dia punya kecondongan dia sama, dia tetap B. Ya. Okey, dan A di sini. Anak panah tetap sama kat atas, macam copy paste. Di sini pun tetap vektor A walaupun di tempat yang berbeza. Jadi barulah kita boleh lukis vektor paduan dia ke sini. Ini konsep segi empat selari. Jadi baru kita tulis ini vektor A campur vektor B. Okey, senang. Senang saja. Okey, seterusnya. Untuk C. Lukis vektor mewakili A tolak B. Okey, kamu kena faham dahulu A tambah B. Penambahan maksudnya kalau yang lukisannya bukan selari, yang macam ini, kita katakan daripada mata anak panah akan bercantum dengan ekor anak panah. Tapi kalau tolak, dia beza. Mata anak panah akan bertemu dengan mata anak panah. Ataupun kalau yang selari, kita akan gunakan algebra. Okey, untuk yang ini, kita gunakan algebra. Yang ni jangan guna mata anak panah. Nanti jadi lagi pening. Kita guna algebra. Okey, yang ini adalah 4. Kita andaikan ke kanan 4 Kita andaikan ke kanan positif 4. Okey, yang B 2. Jadi kalau A tolak B bermaksud 4 tolak 2 tinggal 2. Positif kan? Jadi positif maksudnya kita lukis 2 kotak dan ke kanan. Ini ialah A tolak B. Simple. Okey, yang ni. Saya galakkan pada kamu buat dahulu and then pause and then semak jawapan. Sambil buat sambil tengok. Jangan tengok baru nak buat. Nanti kurang baguslah. Okey, yang ini dia condong-condong. Kita ambil juga pendekatan kotak sebab dia 45 degree.
Yang ini 2 kotak. Oh, sorry. Sini 2 kotak. Okey, ke atas kita andaikan dia positif, 2 kotak. Yang B pun 3 kotak positif. Jadi, kalau A tolak B bermaksud A2 tolak 3 jadi negatif 1. Apa maksud negatif 1? Anak panah sahaja berlawanan. Jadi maksudnya kita lukis ke bawah macam ni dan anak panah dia ke bawah. Jadi ini ialah A tolak B. Kita gunakan algebra sebab dia tidak boleh melukis segitiga. Okey, yang ini anak panah tak samalah. Sama je. Okey, pertama kita guna algebra. Yang ini ialah negatif 2 kerana 2 kotak 2 kotak maksudnya 2, negatif maksudnya anak panah ke bawah. Kita andaikan anak panah ke bawah negatif. Yang A kita andaikan dia sebagai 3 sebab 3 kotak dan ke atas. Jadi A tolak B sama dengan 3 tolak negatif 2. 3 tolak negatif 2. Akan dapat 5 positif. Apa maksud 5 positif? Maksudnya dia akan, lukisannya akan 5 kotak. Jadi kita lukis 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang. Okey. A tolak B. Anak panah ni ke mana? Ke atas sebab sini positif. Okey. Jadi kita guna algebra untuk kes-kes yang selari. Okey. Untuk selari kita gunakan algebra. Okey, macam mana pula kalau dia tidak selari macam ni? Okey, yang ini baru kita gunakan kaedah mata anak panah bertemu dengan mata anak panah. And then kita ada sedikit kena fikirkan anak panah yang ketiga tu ke mana. Okey, so sekarang kita nak buat A tolak B. Kita lukis siapa dulu? A. Katalah A ni saya tak nak lukis dah. Saya nak guna je A ni. Saya lukis biar je A ni. Okey, B. B ni saya lukis copy paste, macam copy paste. Jadi orientation dia mesti sama. Jadi macam mana lukisan dia? Macam ni. Anak panah bertemu anak panah. Ini ialah B. Okey. So kita tutup. Sekarang A tolak B. Anak panah A tolak B ke mana? Ini sangat penting. Tak boleh suka-suka hati. Tadi saya kata, tolak siapa? Tolak siapa sampai jatuh? Kita tolak B sampai jatuh. Jadi anak panah masih ke B. Cuba cek, betul tak? Cuba cek betul tak? Okey. Kita tengok mana jalan jauh yang ni. Jadi, A tolak B. Tambahlah B. Sebab dia paduan vektor. Dia penambahan vektor. Kalau kita tolak ni dengan ni, dapat tak A? Dapat. Yes, jadi maksudnya betul. Ya, dia senang. Senang saja. Okey, yang ini. Okey, kita lukis siapa dahulu? A tolak B Kita lukis A dahulu. Okey, A dah. A ni mungkin saya nak padam. Saya letak dekat sini. Okey. Mesti dekat sini B, nak lukis B. Jadi B mesti lukis ke sini. 4 kotak sorry, 4 kotak. 2, 4. Anak panah mesti bertemu. Untuk tolak anak panah bertemu. Jadi sini B. Dan kita mesti tutup. Okey. Yang ini ialah A tolak B. Siapa anak panah? Anak panah ke mana? Ke atas ataupun ke bawah? Anak panah ke bawah kepada siapa yang ditolak. Simple. And then the number 6. Yang ini tetap sama. A tolak B. Kita lukis siapa? Kita lukis dahulu A. Jadi saya tak payah lukis A. Saya guna saja lukisan A tersebut. And then B kita lukis ke atas. Ini ialah B.
Okay, and then A tolak B, tutup jadi segitiga. Jadi ini, nanti dulu. Anak panah nanti dulu. A tolak B. Jadi anak panah kepada siapa? Anak panah masih pada B. Siapa yang ditolak? Itulah anak panahnya. Senang sahaja. Okay, so saya tamat untuk video yang ini. Nanti kita sambung lagi video seterusnya.